Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan petunjuk juga untuk kita menepati perintah atau petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka perbincangan kita dalam kelas sebelum daripada ini ialah berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Berarti kita dalam hidup ni asasnya adalah mencontohi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asasnya adalah kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana kemampuan kita mencontohi baginda itu terpulang kepada kekuatan kita dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita boleh contohi banyak daripada kehidupan Nabi, tapi ada orang atau kita sendiri dalam bab lain kita tak mampu mencontohi baginda. Sikit yang kita mampu, banyak yang kita tak mampu. Yang tak mampu tu adalah kerana kemungkinan ilmu kita yang terbatas. Kita tak tahu pun itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang kita tak mampu tu sebab kita tidak berdaya. Kita tahu benda ni Nabi buat, tapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya, atau kita tidak mampu untuk menunaikannya. Maka di saat itu kita kena mohon banyak-banyak taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni paling-paling kurang beramallah dengan satu sunnah, ataupun kita mampu buat sekali. Contohnya kita tahu Nabi ajar baca doa macam ni, aku nak baca juga walaupun sekali. Kerana asasnya adalah manhaj kita mencontohi baginda. Dan saya minta kepada semua sahabat-sahabat kita, terutamanya yang mendengar siaran ini, dan khususnya kepada sahabat-sahabat PQDM, itulah Pertubuhan Quran Daily Malaysia, jazakumullahu khairan, yang sudi untuk kita sama-sama membedah buku ni, untuk sama-sama kita berusaha mengaplikasikan dia dalam kehidupan kita. Kerana maksud daripada semua ni adalah kita meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kalau kita mengaku kita umat Nabi, kita beriman dengan Nabi dan bahawa baginda adalah Rasul Allah kepada kita, tapi dalam amalan kita, dalam soal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengambil contoh dari utusan Allah kepada kita. Jadi saya suruh kepada diri saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, semua sahabat-sahabat kita, di mana saja platform yang kita dengar siaran ini, agar hari ini kita koreksi diri kita. Kita cuba ikhtiarkan, betulkan diri kita, agar kita menanam satu keazaman dalam diri untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap kehidupan kita. Akhlak kita nak contohi Nabi, ibadat kita nak contohi Nabi, dan akidah, keimanan, kepercayaan kita juga nak mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha mencari apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi contohkan untuk kita ikut. Mungkin satu keadaan kita akan jumpa keadaan yang datang daripada Nabi itu datang dalam beberapa versi, sebagaimana yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Kalaupun kita rasa semuanya riwayat
versi itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh saja ambil satu daripadanya, ataupun kita cuba juga melakukan dalam masa kita ambil yang satu, kita cuba juga beramal dengan beberapa riwayat yang lain yang selama dia sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meraihkan bahawa inilah yang diriwayatkan oleh para ilmuwan ulama hadis sampai kepada sahabat Nabi dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk lebih berkenalan dengan sunnah Nabi, untuk lebih kuat mempertahankan mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih semangat memperjuangkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak di kalangan umat hari ini mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah kepada mereka, tapi sebahagiannya sekadar beriman bahawa baginda adalah utusan Allah, tapi mereka tak tahu pun detail amalan Nabi itu macam mana. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi contohkan, detail tu dia tak tahu. Dia hanya ambil surface bahawa kita ni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang mendakwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya mereka tidak terpandu kepada cinta yang sebenar. Adapun cinta yang sebenar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencontohi dan mengikuti petunjuknya. Sebagai bukti dan sebagai hujjah untuk kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya benar engkau mencintai Allah, fattabi'uni, makna ikutlah aku. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rangka mencintai Allah, dan cara mencintai Allah dan Rasul adalah dengan mengikuti wahyu yang Allah Taala turunkan kepada Rasul, dan kita buat sebagaimana yang Nabi ajar. Kita tinggalkan apa yang Nabi larang, dan kita contohi Nabi dalam segenap kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentaufikkan kita kepada perkara tersebut. Al-maklum, kadang-kadang kita ni terleka, tersalah, terlupa, terlalai, macam-macam lah. Tapi semoga Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasihnya menjaga kita semua dan istiqamah di atas jalan agama. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung perbahasan kita pada yang ada tertera di skrin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, seluruh sahabat kita. Menyambung siri perbincangan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Apabila seorang salat, kita dah bicarakan tentang takbirnya, kemudian isti'azahnya ataupun doa istiftahnya, isti'azahnya, basmalahnya, surah Al-Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Sampailah ke sunnah atau contoh Nabi yang keenam adalah kepada selawat Nabi. Setelah tahiyyat, tasyahud kita baca sebelum ni, maka hari ni kita sambung pada disunnahkan. Sama-sama kita tengok dekat skrin kita. Disunnahkan untuk orang yang salat memvariasikan lafaz selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada selawat, setelah daripada dalam kita salat, bila kita tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampailah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli. Sampai habis itu Allahumma salli disunatkan untuk kita berselawat mengikut selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ajarkan.
Jadi bila kita nak tahu selawat Nabi ni, kita pun rujuklah kepada hadis. Bila kita rujuk kepada hadis, rupa-rupanya ada beberapa variasi, ada beberapa versi yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dan hari ini kita nak menilai, dan bukan nak menilai, kita nak melihat beberapa variasi atau versi selawat yang semuanya ni disandarkan kepada Nabi secara bersanad. Bukan direka-reka oleh orang-orang biasa, tapi semuanya diajar oleh Nabi SAW sendiri. Jadi berbeza dengan selawat-selawat lain yang direka, ditokok tambah ataupun diubah suai oleh orang-orang yang berkenaan, yang kita tak tahu pun siapa dia. Dalam bab salat ni, kita kena kembali kepada lafaz yang Nabi sendiri ajar. Maknanya apa? Apa yang kita nak baca ni biar datang dari generasi demi generasi demi generasi sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, sampailah kepada generasi sahabat, dan mereka sahabat ni ambil selawat ni daripada Nabi SAW. Jadi Nabi yang ajarkan kepada mereka dan disampaikan kepada umat, sampailah kepada kita. Inilah contoh dan cara bacaan selawat Nabi SAW. Dan kita yakin perkara ini kerana dia datang dengan sanad. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari, ada dalam riwayat Sahih Muslim. Jadi benda-benda ni bukan isu yang boleh suka-suka kita nak ubah, suka-suka kita nak tambah, suka-suka kita nak tukar. Tak boleh. Kerana ini adalah ibadah, tuan-tuan. Ibadat ni sesuatu yang tauqifi. Amal setauqifi ni kita berpandu kepada apa yang diperintahkan. Nabi suruh A, kita buat A. Nabi suruh B, kita buat B. Nabi suruh C, kita buat C. Pasal apa? Sama ada A ke B ke C, bila dia datang daripada Nabi, dia bukan datang daripada hawa nafsu, tetapi dia datang dari Allah, pencipta alam semesta, dan Allah lah yang menerima amal kita, dan Allah lah yang memberikan ganjaran kepada kita seandainya amalan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu saya nak tekankan kepada kita semua, para sahabat, para pendengar, para jemaah sekalian, kepentingan kita bila beramal menepati persis 100% seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kerana pertama, Nabi itu Rasul, utusan Allah kepada kita. Yang kedua, bila Nabi ajarkan sesuatu, ia bukan dari hawa nafsu. Sebaliknya, dia adalah wahyu dari Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat. Nombor dua. Nombor tiga, bila kita buat amal ibadat, kita buat kepada Allah. Lalu untuk memenuhi, untuk mendapatkan redha Allah, perlu berpandu kepada wahyu dari Allah. Dan wahyu itu melalui Nabi SAW yang kita sebutkan pada asas yang kedua tadi. Lalu seorang yang nak beramal dan diterima amalannya, mesti tidak lari daripada dua syarat utama. Pertama, apa yang dia lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mesti apa yang dia lakukan ialah menepati petunjuk wahyu yang mana Allah sendiri ajarkan kepada Nabi. Dan kemudian baginda Nabi SAW ajarkan kepada umat. Jadi sebab itu penekanan kita dalam isu agama ni kepada mencontohi Nabi SAW. Ramai di kalangan umat kita nak ajak kepada kefahaman ini. Jadilah seperti generasi sahabat, jadilah seperti generasi tabi'in, yang mereka ni mengambil ajaran Nabi tanpa tokok tambah. Mereka mengambil ajaran Nabi dengan sepenuh hati mereka, dan mereka mencintai apa yang Nabi ajar lebih daripada apa yang orang lain ajar. Kerana mereka meletakkan nilai ajaran Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Nabi, walaupun mereka reka macam mana, ubah macam mana, cipta macam mana, tidak akan dapat mencapai satu status dan keadaan yang mendatangkan redha Allah seperti mana ajaran Nabi SAW. Kerana hanya Nabi yang menerima wahyu. Jadi sebab itu, bila kita kembali kepada isu selawat kepada Nabi dalam salat, sangat-sangat penting ialah kita melihat kepada
riwayat-riwayat hadis. Riwayat-riwayat hadis. Baik. Pertama, tuan-tuan tengok dekat skrin. Saya minta sangat-sangat tengok dekat skrin. Sama ada yang ikut melalui ada pasang di TV ke, pasang di telefon ke, berhenti sekejap. Apa yang kita buat, lihat di skrin anda masing-masing. Dekat skrin anda ni ada satu lafaz selawat. Okey. Lafaz ni, kalau kita tengok nota kaki dia, dilafazkan atau diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ini selawat yang diriwayatkan dari seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Nabi ajar macam mana? Nabi ajar. Ini Nabi sendiri ajar. Nabi SAW baca kepada Ka'ab. Ka'ab ajar kepada orang, sampailah diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Jadi bila ni sahih, kita yakin bahawa dia adalah lafaz yang datang daripada mulut Nabi SAW. Okay? Apa kata Nabi bila mengajarkan sahabat? Allahumma salli. Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Perhatikan. Salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Okey. Di sini riwayat yang biasanya menjadi pertikaian kepada kita semua, tanpa kita mengatakan bahawa khilaf itu membatalkan salat. Tidak sama sekali. Cuma bagi orang yang berpegang dengan ilmu hadis, itu ilmu riwayat hadis. Okay, apabila kita beramal dengan hadis, terikat, kita ikat diri kita dengan riwayat hadis, kita akan dapati dalam riwayat ni Nabi SAW sendiri. Ini hadis, tuan-tuan, bukan tulisan lain, bukan kitab ni, bukan selawat ni ada dalam buku yang kita baca, tak. Kalau tuan-tuan rujuk Sahih Al-Bukhari nombor hadis 3370, tuan-tuan akan dapati ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis ni. Nabi SAW yang sendiri yang ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini akan mengajak kita kepada satu isu yang biasanya dibahaskan oleh ramai di kalangan masyarakat, iaitu apa dia? Isu Sayyidina Muhammad. Isu Sayyidina Muhammad. Kerana mereka kata ini adalah lafaz pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka buat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Apa maksud Sayyidina? Sayyidina ni makna penghulu kami. Ya Allah, selawatkanlah ke atas penghulu kami, ketua kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad, dan keluarga pemimpin kami, Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau selawatkan ke atas pemimpin kami, Nabi kami, ataupun penghulu kami, Ibrahim. Dan juga kepada keluarga penghulu kami, Ibrahim. Mana lafaz pemimpin, lafaz penghulu, lafaz yang ditambah Sayyidina tu, dia adalah satu bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berbalik kepada isu. Sekarang ni kita ada dua isu, dua perkara. Pertama, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lafaz yang autentik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Satu yang nak puji Nabi, dia kata dia nak tambah Sayyidina. Golongan yang kedua, mereka ni golongan ahlu hadis. Mereka kata dari sudut riwayat, periwayatan hadis yang didapati dalam kitab-kitab hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahawa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Sayyidina. Ini lafaz ni dalam kitab hadis macam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dua kali. Kita ada riwayat lah kita biasa baca tu, yang kedua nanti. Tapi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa yang tak ada dalam ni? Isu Sayyidina. Okey. Yang tak ada dalam ni adalah Sayyidina. Mana beg dia ni? Tak jumpa. Rotek. Tak ada beg. Tak jumpa. Ni ke? Ni bukan. Tapi tak apalah. Okey. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang saya kasih semua sekali. Sama ada yang baca Sayyidina kau, yang tak baca Sayyidina kau, saya sayang semua sekali saudara saya seagama dengan saya. Cuma kalau tanya saya sebagai orang yang belajar ilmu hadis, walaupun saya bukanlah ahli hadis yang besar, tapi mencintai apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah lebih utama bagi kita. Kerana kalaulah nak puji Nabi, silakan. Tapi janganlah sampai kepada perkara yang Nabi ajar khusus dalam solat. Bererti, kalau kita nak selawat di luar daripada solat, naklah selawat di luar daripada solat, silakan baca Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Contoh kita baca, ya Allah, selawatkanlah ke atas Nabi kami, kekasih kami, kecintaan kami, pemimpin kami, penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan, tak ada masalah. Asalkan dia jangan berkait dengan ibadat khusus. Bila kita kata ibadat khusus ni, maknanya yang lafaznya datang daripada Nabi secara khusus. Sebagai contoh, lafaz azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz azan daripada Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang akhir tu, word by word, letter by letter, setiap kalimah daripadanya datang melalui wahyu. Semua daripada Allahu Akbar sampailah la ilaha illallah yang terakhir. Termasuklah asyhadu an la ilaha illallah, termasuklah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuklah hayya 'alas salah, termasuklah hayya 'alal falah. Semua daripada word by word, dia adalah wahyu. Yang mana cerita penurunan pensyariatan azan ada dalam kitab hadis yang sahih. Okey, seorang sahabat dia mimpi, kemudian dijumpa dengan Nabi, dia bagi tahu, Nabi kata itu mimpi yang benar, ajarkan Bilal. Dan word by word dia ajar kepada Bilal depan Nabi SAW, dan Nabi suruh Bilal azankan. Dikumandangkan azan depan Nabi SAW. Sampailah generasi demi generasi sampai hari ini. Itulah word yang dibacakan dalam azan. Tak tambah walau satu perkataan, tak buang walau satu perkataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. All the words, semua sekali itu, word by word, perkataan demi perkataan, tanpa terkecuali, semuanya datang melalui wahyu. Sehingga apabila ada orang baru ni dia nak ubah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu dia kata asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menganjurkan kita tambah di situ. Tak ada. Kenapa? Kerana word itu adalah wahyu. Maka samalah juga dalam bab syahadah, dalam bab salawat di dalam salat. Di dalam salat. Kalau tanya saya macam mana di luar salat, di luar salat terserah, terpulang. Kerana apa? Kerana di luar salat kita tak terikat dengan panggil word yang diajar oleh Nabi SAW
secara khusus. Pun begitu, kita boleh baca sebagaimana dalam selawat, dalam salat, dan itu yang paling afdal. Tapi kalau kita nak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Habibina Muhammad, tak ada masalah. Tapi dalam bab ibadat khusus, seperti salat, yang sahabat baca 5 kali sehari, yang Nabi ajar detail kepada sahabat, dan Nabi sendiri baca dengan salat ni 5 kali sehari, tambah lagi dengan salat-salat sunat, mustahil sahabat tidak meriwayatkan kepada kita lafaz yang Nabi SAW di dalamnya mengajarkan kepada sahabat, pujilah Nabi dalam tu. Jawapannya tak ada. So kalau tanya saya, nak puji Nabi, baik, benar, bagus, tapi pujilah pada waktu dalam lafaz yang tidak ada lafaz ibadat khusus daripada Nabi SAW seperti di dalam salat. Jadi kalau dalam bab salat ni, kita baca seperti mana Nabi ajar kepada sahabat dia. Macam mana? Ini riwayat Ka'ab bin Ujrah. Nabi SAW ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. So dalam riwayat Al-Bukhari ni, Al-Imam Al-Bukhari, dia ada 2 kali innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid setelah selawat, dan setelah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ni ada 2 kali. Ini lafaz yang datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Boleh dah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau dia dah baca lama, dah baca Sayyidina, saya kata tak apalah. Okey. Mudah-mudahan Allah menerima daripada kita bentuk pujian tersebut. Tapi anda ditanya mana baik baca dengan tak baca Sayyidina, tetap saja saya akan katakan Nabi SAW tidak membacakannya. Ustaz, kalau bertanya lagi, tak boleh ke kalau kita puji Nabi benda yang Nabi tak ajar kepada kita? Jawapan dia boleh, tapi lafaz selawat dalam salat ni lafaz ibadah ta'abbudi, mana kita beribadat dengan lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau orang tambah tu batal ke sembahyang dia? Insya-Allah tuan-tuan tak batal. Insya-Allah, mudah-mudahan tak batal. Tapi nak mana yang baik, mana lebih baik, baca dengan tak baca? Jawapan dia tak baca lebih baik insya-Allah. Kenapa tak baca lebih baik? Bukankah baca tu tambahan kepada pahala? Jawapan dia, kerana kita yakin tidak ada orang yang lebih baik ibadatnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata baca tu lebih baik, berarti ada orang buat amalan lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mustahil untuk kita katakan. Kita mesti sebagai umat Nabi, kita akan kata Nabi buat itulah yang terbaik. Seorang tambah tu, walaupun dia tambah, tapi yang tak tambah tu lebih menepati sunnah, dan yang sunnah itu lebih baik. Itulah pegangan saya, dan itulah yang para ulama, terutamanya ulama hadis, mengajak kita untuk menjaga keaslian ibadat seperti mana Nabi SAW baca. Sebab nanti kalau seorang tu kita kata tak apa, boleh tambah, izinkan tambah. Hari ni orang tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Esok mari pula Allahumma salli ala Habibina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari pula Allahumma salli ala Syafi'ina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari pula orang panjang pula selawat Allahumma salli ala Habibina wa Syafi'ina wa Habibina Muhammad kama sallaita ala Syafi'ina wa Habibina wa Nabiyina Muhammad wa barik ala Nabiyina wa Kalau begitu dipanggil domino efek daripada kesan tokok tambah tu, boleh menokok tambahkan banyak lagi benda yang akhirnya merosakkan keaslian ibadat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpada dengan yang Nabi ajar itu lebih baik. Kerana menjaga yang asli itu lebih baik.
Dan kerana kita nak mengajarkan kepada generasi yang datang seterusnya, inilah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami', farubba muballighin Allahumma salli Muhammad. Lupa dah, tapi Nabi SAW, Allah memberikan wajah yang bercahaya kepada seorang di akhirat nanti, orang yang mendengar sesuatu daripada Nabi SAW, lalu dia menyampaikan seperti mana yang dia dengar. Maknanya persis seperti mana yang dia dengar, dia bagi tahu tanpa dia takut tambah. Ini adalah antara amanah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat itu jawapan saya kepada perbincangan pada bab Sayyidina. Kita kembali kepada riwayat yang kedua. Okay, tadi kita baca riwayat yang pertama, ada 2 kali innaka hamidum majid. Cuma kalau kita perhatikan, berbeza dengan riwayat yang kedua ni macam mana? Kita baca pula riwayat kedua. Riwayat kedua ni datang riwayat dalam hadis sahih Muslim, sahih juga. Ini daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. 2 orang sahabat meriwayatkan riwayat yang berbeza daripada Nabi. Ustaz, kalau riwayat sahabat boleh berbeza, maka kita boleh berbeza? Jawapannya tidak. Riwayat sahabat ni, pertama mereka sahabat Nabi. Bila ada 2 riwayat, mungkin kita kata Nabi ajar kepada yang ni macam ni, Nabi ajar kepada macam ni macam tu. Jadi bila dua-dua yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, maka kita beramal dengan dua-dua pun boleh, salah satu daripadanya boleh. Tapi jangan pula kita datangkan yang ketiga, sebab kita bukan sahabat dan kita tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara direct. So yang kedua ni macam mana riwayat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Dan riwayat Bukhari pun tak ada Sayyidina, riwayat Muslim pun tak ada Sayyidina. Jadi apakah kita jadi biadab dengan Nabi? Tak akan biadab dengan Nabi orang yang mengikuti Nabi. Yang buat ni Nabi. Takkanlah bila kita buat seperti mana Nabi ajar, kita baca seperti mana Nabi baca, tiba-tiba kita jadi biadab. Tak, mustahil. Mustahil. Orang yang mencintai Nabi adalah orang yang patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan biadab orang yang mengikuti petunjuk Nabi sejengkal demi sejengkal, sehuruf demi sehuruf, satu kalimah demi satu kalimah. Tidak akan. Ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Kalau orang tu dia puji sebab cinta, maka kita tak sebut kerana cinta kepada sunnah. Dan sunnah ini adalah satu ilmu yang diwariskan kepada kita generasi demi generasi, sampailah bersambung dan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua riwayat Bukhari pun tak ada, riwayat Muslim pun tak ada. Yang riwayat kedua macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok skrin kita, nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat ni ada tambahan fil alamin. Okay? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia ada sekali innaka Hamidum Majid, tapi dia ada sebelum innaka Hamidum Majid ada fil alamin sebagai tambahan. Jadi kalau tambah ni macam mana? Tambah ni sebab dia datang riwayat, kita terimalah. Kerana dua-duanya datang dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bagi orang baca fil alamin innaka Hamidum Majid, okey. Bagi orang tak ada fil alamin innaka Hamidum Majid, sebab dia berada dengan riwayat yang pertama pun okey. Selama dia ada riwayat hadis, kita terimalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi riwayat ni riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Lafaz dia macam mana pula? Allahumma salli ala Muhammad. 3 riwayat tak ada saya ingat. Ketiga-tiganya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Cuma yang ni dia tambah wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi
kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ini 3 bentuk riwayat, 2 daripadanya Sahih Al-Bukhari dan 1 daripadanya riwayat Imam Muslim. Dan menunjukkan kepada kita betapa kesungguhan mereka sahabat dan kesungguhan mereka para ulama hadis meriwayatkan daripada Nabi. Walaupun sedikit perbezaan, mereka tetap meriwayatkan dengan 2 riwayat. Dikekalkan cara yang pertama, dikekalkan cara yang kedua dan diriwayatkan secara bersama. Ini satu riwayat dan ini satu riwayat supaya kita boleh tahu perbezaan berdasarkan apa yang sampai kepada kita melalui sanad. Tidaklah pula kita kata, oh kalau dah macam ni kita buat versi yang ketiga, kita gabungkan dan campurkan. Takkan. Itu bukan kerja para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dengan penuh amanah mereka sampaikan kepada kita riwayat-riwayat ini. Walaupun secara zahirnya nampak macam ada sedikit perbezaan, tetapi perbezaan ini menunjukkan sama ada mereka menerima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berbeza waktu, berbeza tempat, ataupun mereka menerima variasi-variasi yang berbeza daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Yang penting datang kepada kita melalui sanad yang sahih. Allahul musta'an. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampailah innaka Hamidum Majid. Ada lagi satu sunnah yang terakhir sebelum daripada kita bagi salam dalam bab doa ni, iaitulah yang ketujuh, disunnahkan memohon perlindungan, yakni isti'azah dari 4 perkara sebelum salam. Ini adalah pendapat jumhur ulama, berbeza dengan sebahagian mereka yang mewajibkannya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu selesai dari tasyahud akhir, hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, dari azab Jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, dari fitnah kejahatan Masih Ad-Dajjal. Macam mana bunyi dia ni? Yang ni dia tak sebut dalam bahasa Arab ni. Bunyi dia macam ni, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Google. Okey. Jom kita tengok dalam Hisnul Muslim kalau ada. Ada Hisnul Muslim ke kita ni? Ni. Cuba kita tengok dekat skrin, kita nak tunjuk doa berlindung dari Dajjal. Doa berlindung dari Dajjal. Kita tengok image kalau ada. Baik, ini ada Masjid Negara pun keluar. Alhamdulillah. Kita ambil daripada Masjid Negara ni, nampak dia macam agak jelas sikit. Jawi pun ada juga. Kita ambil Masjid Negara pun boleh, Jawi pun boleh. Kita ambil Jawi lah. Kita ambil daripada Jawi. Agak jelas sikit kepada kita. Mana kita nak? New tab kan? Okey. Ono keluar tulisan Bangladesh ni. Bawah ni. Baik. Ni doa dia. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini satu. Doa ni riwayat yang macam ni. Ini keluar tulisan Bangladesh ni. Macam mana saya?
Cuba kita tengok yang tadi, yang satu lagi. Kita tengok satu lagi doa daripada yang Masjid Negara tadi. Ini Masjid Negara. Tak ada yang apa tu? Tak ada zoom. Baik, kita tukar. Kena pergi Facebook Masjid Negara. Tak apa. Ini Masjid Negara punya. Nampak tak? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini antara doa yang kita boleh baca, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan inilah doa yang ada di sini, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nombor hadis 588. Maknanya apabila kita baca tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampailah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum daripada bagi salam, sebelum daripada kita bagi salam, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lepas tu kita buat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sunnah yang kadang-kadang ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi kita yang belajar, kita yang tahu ni, kita pakai amalkan. Ini satu doa. Ada tak ustaz doa lain? Ada. Okey, ada. Ada juga doa-doa yang lain disunnahkan bagi orang yang salat untuk memvariasikan bacaan tersebut sebelum salam. Innaka Hamidum Majid. Yang tu panjang lah tadi. Dia baca pendek macam mana? Allahumma inni a'udzu minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzu minal ma'tham wal maghram. Cuba baca. Allahumma inni a'udzu minal ma'tham wal maghram. A'udzu bika kalau minta ada. Minal ma'tham wal maghram. Okey. Cuba kita tengok sini. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Dalam Sahih Bukhari ini kalau dia tulis a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini muttafaqun alaih. Yang disebut ni kalau nak tengok riwayat hadis Bukhari dan Muslim ni boleh kita tengok. Cuma bila kita nak sebut kata Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi senantiasa baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi kalau kita nak rujuk hadis ni pun boleh, semua masa tidak mengizinkan kita. So kita kembali kepada riwayat ni. Kalau kita buat cross check tadi, mana di sini ada perkataan a'udzubika. Okey. A'udzubika. A'udzubika minal ma'tham wal maghram. Okey. Yang kedua, kita juga boleh tambah Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar.
innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kita boleh baca tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa aja ni? Ada dalam riwayat hadis. Ya, nombor 3 ni, nota kaki dia, riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud. Baik, ada lagi saat lain? Jawapan ada lagi. Maknanya, Nabi ni kadang memvariasikan. Dalam selepas innaka Hamidum Majid, rupa-rupanya dia adalah ruang untuk kita berdoa. Okey, yang ketiga, yang ni Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni antara yang masyhur dan saya suka baca doa ni. Okey. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Okey, setiap ni ada makna dia lah. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa selainmu, maka ampunilah dosaku dengan ampunan dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ada lagi doa yang maksur daripada hadis Nabi. Nabi SAW ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga boleh dibaca dalam solat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ada lagi riwayat, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatil dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, yakni kedekut. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan saat masa tua. Aku berlindung kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Okey, ada lagi yang keenam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah diriku dengan hisab yang mudah. So ada 6 yang disebutkan di sini yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sebahagiannya kita dah buat, sebahagiannya belum lagi kita buat. Jadi bila kita tahu, kita mulakan dulu doa-doa ini, kerana doa-doa ini adalah doa yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi salam sambil menengokkan kepalanya, yakni memalingkan kepalanya. Dalam solat hukumnya sunnah, dan bersungguh-sungguh dalam menengok. Dia kata menengok juga sunnah. Menengok ni maknanya berpaling lah. Bila Assalamualaikum warahmatullahi, paling sampai habis, bersungguh sampai nampak bahu kanan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi, paling sungguh sampai habis. Ini juga sunnah. Okey. Hal itu kerana Nabi SAW biasanya menengok, atau menengok ni berpaling, sampai orang-orang yang di belakangnya melihat pipi baginda yang putih. Yang ni bagi salam sampai orang nampak pipi Nabi ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang nampak pipi Nabi ni. Ni dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat pipi baginda yang putih. So mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita bincangkan hari ini menjadi salah satu daripada amalan kita dalam salat, iaitulah kita baca doa selepas innaka Hamidum Majid. Tasbih dahulu, selawat kita dalam solat kita samakan, tepatkan, padukan dia dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Kemudian habis daripada selawat, sebelum daripada salam, kita ada ruang untuk berdoa. Berdoalah dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW yang kita bacakan tadi.
Kemudian boleh juga seorang itu nak baca doa-doa yang lain selain daripada yang dimaksudkan, kerana ruang itu adalah ruang untuk berdoa dan dibuka. Nabi SAW sebut falyad'u ma syaa. Dia boleh doa apa yang dia mahu. Kemudian setelah daripada tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya ialah memalingkan wajah bersungguh-sungguh sampai ke orang belakang nampak pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi, sampai ke orang belakang pun nampak pipi kita. Kalau orang tanya, Ustaz, dalam zikir Assalamualaikum warahmatullahi ni, ada nak baca lagi ke doa? Assalamualaikum warahmatullahi, ada lagi ke nak baca doa? Jawapan dia, tidak ada dalam riwayat hadis Nabi membacakan doa waktu salam macam ni. Tapi dalam hadis, Nabi baca doa sebelum bagi salam. Jadi, bila kita nak beramal dengan sunnah Nabi yang sahih, kita ikutlah mana innaka hamidum majid, ruang untuk kita berdoa sebelum kita bagi salam. Bila kita dah Assalamualaikum warahmatullahi, nanti tak perlu lagi kita baca doa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, tak perlu juga kita baca doa apa-apa, kemudian selesai salat kita. Kalau Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, diriwayatkan kita baca sebelum daripada kita bagi salam. Kerana itulah tempatnya Nabi ajar kita untuk berdoa di dalam salat. Jadi saya ingat muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita bincangkan pada tengah hari ini dalam rangka memacu diri kita untuk bersama dengan amalan-amalan sunnah yang bersandarkan riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula kita kecintaan kepada Nabi menyebabkan nak bersungguh beramal tapi tidak tepat dengan apa yang Nabi buat. Ada orang macam tu, sungguh dia buat, tapi tiba amalan yang dia buat tidak menepati sunnah Nabi, dan alangkah ruginya begitu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kita buat sedikit, tapi menepati sunnah Nabi adalah lebih baik daripada kita buat banyak tetapi tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni biarlah sedikit asalkan dia tepat, kerana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar adalah sesuatu yang besar pahala, besar redha dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberkati kita semua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya mohon kemaafan andai ada salah dan silap. Doakan kita semua. Saya doakan semua yang mendengar agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita mempertahankan dan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita menjadi ejen-ejen dakwah, menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita jumpa dalam riwayat-riwayat hadis. Kerana orang yang meriwayatkan hadis ini merupakan duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, semoga apa yang baik dari Allah, yang salah itu dari kekurangan saya, mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hari ini kita berhenti pada muka surat ni. Kita akan tanda, dan insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan baca pula zikir-zikir yang disyariatkan selepas daripada salat fardu. Okey. Kita berhenti di PQDM 15 hari bulan 8. CD ke berapa ni? 11 kan? Okey. Save. Jadi alhamdulillah selesailah kita hari ini. Insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.